Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi yang pertama sekali, selamat datang. Kaifa halukum jami'an? Insya-Allah hari ini kita sambung balik surah Asy-Syams. Ni surah antara surah yang wajib untuk awak hafal lah. Surah Asy-Syams. Dan kita akan cerita tentang apa dia cerita pasal surah Asy-Syams ni, apa disebut dalamnya. Okey. Jadi yang pertama sekali kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, jadi itu surah Asy-Syams kita dah baca. Lama tak? Kalau baca dengan laju macam tadi tu sekejap je. Tak sampai seminit lah. Lebih kurang seminit kot. Okey. Jadinya yang seterusnya, yang ni Ustaz ambil daripada laman web Quran.com. Quran.com, awak boleh buka Quran.com dan boleh tengok terjemahan dia ada dekat sini ni. Dia bagi tahu macam-macam lah. Nak bahasa Inggeris ada, bahasa Arab, bahasa bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia ada, macam-macam. Bahasa Turki pun ada. Jadi ni Ustaz saja ambil dua-dua ni, satu daripada Sahih International dan satu lagi terjemahan bahasa Melayu oleh Abdullah Muhammad Basmih. Okey. Wasyams. Nampak? Demi matahari. Waduhaha, dan juga demi cahaya duha, dan juga cahaya cahaya matahari yang terang benderang. Jadi Asy-Syamsi maksudnya apa? Matahari. Yang kedua, surah ayat yang kedua, wal qamar, dan juga bulan. Idza talaha, sewaktu dia, apabila ia mengikutinya, apabila ia mengiringinya. Maka Allah bersumpah dengan matahari, demi bulan, demi apa lagi? Wan nahar, demi siang. Idza jallaha, apabila ia jelas nampak. Kan waktu siang kan kita nampak semua segala-galanya kita nampak. Kita boleh tengok sampailah ke, kalau tak ada jerebu, kalau tak ada kabus, maka kita akan nampak sampailah ke Gunung Santubong kan. Kalau daripada sekolah kita dulu tu. Wal lail, dan demi malam. Idza yaghshaha, apabila dia menyelubunginya. Dan apabila malam menyelubungi, maka kita tak nampak walaupun depan mata kita, melainkan bila ada lampu. Tapi lampu tu pun tak dapat menerangi seperti mana waktu siang, iaitu dengan matahari. Hebatnya kuasa Allah. Wassama, dan demi langit. Wama banaha, dan yang dia yang menciptanya. Siapa dia yang menciptanya? Yang membinanya? Allah lah. Wal ardi wama tahaha, dan juga demi earth, iaitu bumi. Wama tahaha, dan juga dia yang menghamparkannya. Bumi ni kan seperti satu hamparan, luas, terbentang. Kita sebut dalam bahasa Melayu kan terbentang kan. Kemudian wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa.
demi diri manusia, dan juga dia yang menyempurnakan kejadiannya. Dia yang melengkapkan jiwa tersebut. Kita cukuplah ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, boleh berjalan, boleh makan, boleh buang air. Satu nikmat dapat buang air. Kalau tak dapat buang air macam mana? Pening kepala. Okey. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah lah yang mengilhamkan jiwa tersebut, diri manusia tersebut, untuk dia ni nak jadi orang yang fajir, iaitu orang yang jahat, ataupun dia nak jadi orang yang bertakwa. Jiwa ni kan ada, sama ada dia jadi jiwa yang jahat ataupun jiwa yang baik. Maka Allah yang mengilhamkan. Maka orang itulah yang memilih dia nak pergi ke mana. Qad aflaha man zakkaha. Maka berjaya, telah berjayalah siapa yang menyucikannya, menyucikan jiwa dia. Wa qad khaba man dassaha. Dan binasalah, hampalah dia yang dassaha, yang menjadikan jiwanya terbenam daripada kebersihan, yang menjadikan jiwanya kotor. Dan cerita yang seterusnya yang ni, cerita tentang kaum Samud. Kaum Samud ni siapa nabinya? Nabi Saleh. Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud, dan kaum Samud ni dia tak nak beriman. Kebiasaannya susahlah nak jumpa cerita dalam Al-Quran satu kaum yang apabila Allah utuskan Nabi kepada mereka, mereka beriman. Susah. Antara yang disebutkan beriman adalah kaum Nabi Yunus di Nawa. Nama satu perkampungan tu namanya Nawa ataupun Niwa. Yang itulah antara yang disebutkan beriman. Dan juga kaum Nabi Muhammad lah. Tapi kebanyakannya mereka tidak beriman. Dan ini juga terjadi kepada kaum Samud. Mereka mendustakan Nabi mereka dengan perbuatan mereka yang melampau. Idzin ba'atha ashqaha. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka dihantar. Untuk apa? Untuk membunuh unta. Unta yang diciptakan oleh Allah sebagai mukjizat sebagai tanda kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, iaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqiyaha. Janganlah engkau kacau unta yang daripada Allah itu, dan juga janganlah kamu kacau air dia untuk dia minum. Maka unta tersebut ada minumlah. Tapi mereka tak nak ikut kata Nabi, maka mereka mendustakan Nabi, bahkan mereka fa'aqaruha, bahkan mereka menyembelih unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Maka disebabkan dosa mereka, Allah telah memusnahkan mereka. Tuhan mereka telah memusnahkan mereka disebabkan kejahatan mereka, disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, dan Allah menjadikan tempat tinggal mereka tu kita sebut apa? Rata. Kat sini apa dia sebut? Meratakan azab itu meliputi mereka. Maksudnya dah jadi macam seolah-olah tak ada orang tinggal kat situ. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak menghiraukan kesudahan mereka. Dan Allah taklah menghirau. Sebab macam kita ni apabila kita buat jahat, apabila kita buat kezaliman, maka kita risau nanti Allah akan balas. Tapi Allah apabila dia lakukan sesuatu, dan Allah tidaklah zalim. Tapi bila Allah lakukan sesuatu, adakah ada sebarang balasan untuk Allah? Tidak ada. Maka wala yakhafu uqbaha. Allah tak peduli pun dengan kesudahan mereka. Sebab itulah yang paling adil untuk mereka. Itu cerita sedikit lah. Yang paling laju saya dapat buat. Maksud surah Asy-Syams. Jadi mudah-mudahan awak dapat sesuatu daripada apa yang diceritakan ni. Dan sila bacalah sendiri, rajin-rajin baca. Jangan lupa baca Al-Quran di rumah. Baca surah-surah yang kita dah belajar, iaitu sebelum ni kita dah ada belajar surah Tin, surah Asy-Syarah, dan yang ni kita belajar surah Asy-Syams. Dan boleh dengar, boleh search kat YouTube macam-macam qari, pembaca Al-Quran yang ada dekat situ. Hebat-hebat suara mereka,
menarik bacaan mereka. Bahkan ada yang menangis bila membaca Al-Quran. Jadi rajin-rajin membaca Al-Quran dan dengarlah bacaan Al-Quran daripada orang lain juga. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf banyak-banyak kalau apa-apa salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.